Alright, jom kita start. Sekali lagi, selamat datang ke Weekly Trading Class. Ini adalah merupakan series kedua di dalam Weekly Trading Class Fullerton Markets. Anda sedang bersama dengan saya, Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets. Pada kali ini kita akan melihat ataupun kita akan belajar tentang asas kelas dagangan asas indices ataupun indeks dalam bentuk contract for difference bersama dengan Fullerton Markets. Alright. So, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan dengan topik kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang, macam saya cakap tadi, tentang indices ataupun indeks CFD, Contract for Difference. So, saya akan terangkan sedikit demi sedikit apa itu indeks. Bagi anda yang pertama kali mendengarkan tentang indeks, jangan bimbang, saya akan bawa anda lebih dalam lagi tentang indeks itu nanti dalam sekejap je lagi. Alright? Okey, indices ataupun indices dalam bentuk contract for difference, ianya diterjemahkan ataupun dia menunjukkan nilai sesuatu stok di dalam kumpulan ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita kata dia adalah value of a basket of selected stock. Beberapa stok ataupun saham yang terpilih diletakkan di dalam satu bakul ataupun diletakkan di dalam satu kumpulan yang kita berikan nama dia sebagai indeks. Right? Contract for difference itu pula adalah sejenis instrumen dagangan yang diberi nama seperti itu. Contract for difference disebabkan oleh yang pertama adalah bila kita sebut tentang contract for difference, ianya adalah bukan pemilikan saham yang sebenar, tetapi kita hanya berdagang dengan turun naik nilai sesuatu stok itu. Dalam konteks kelas kita pada malam ini, kita berbicara tentang indeks dan bila indeks itu tadi kita dah cakap dianya adalah nilai untuk beberapa stok ataupun saham terkumpul di dalam satu kumpulan dan kemudian nilainya itulah yang kita dagangkan sama ada dia naik ataupun dia turun. So, saya berikan beberapa contoh stok yang berada di dalam indeks utama di dalam dunia. Contoh kita ada DJIA, kita dalam tu kita ada beberapa saham teknologi dan beberapa saham yang terkemuka di US. Jadi contohnya ada Apple, Microsoft, ada Boeing, Visa, Walmart dan sebagainya. Kesemua saham ini dikumpulkan dan membentuk satu basket ataupun satu kumpulan yang diberi nama sebagai indeks DJIA. Alright. Dan kemudian kita ada DAX ataupun kita panggil dia German Index. Kita ada Bayer dekat dalam tu, kita ada Deutsche Bank, kita ada Siemens, Volkswagen Group dan sebagainya. Semua saham-saham besar gergasi Eropah ini dikumpulkan bukan Eropah, di dalam Eropah, terutamanya di Jerman, digrupkan di dalam satu basket dan kemudian diberi nama dalam bentuk indeks, kita panggil dia sebagai DAX. Kemudian kita ada Nikkei. Sekejap saya nak silentkan semua sekejap. Okey. Right. Right. Kita ada Nikkei pula. Alright. Nikkei adalah indeks Jepun. Indeks negara Jepun. Dekat dalam tu kita ada Canon, kita ada Casio Computer, kita ada Honda Motor, kita ada Mazda Motor dan pelbagai saham-saham yang besar dekat Jepun lagi. Semua saham ini dikumpulkan di dalam satu basket ataupun di dalam satu bakul, menjadikan ianya adalah sebagai indeks Nikkei. So kalau korang pernah dengar Nikkei, kalau lalu ada berita-berita dekat TV tu, dia kata indeks Nikkei menjunam ataupun indeks Nikkei menokok ataupun menaik. So kita tahu dia bukanlah single saham, dia adalah sekumpulan saham yang terbentuk dari pelbagai saham yang besar-besar dekat dalam Jepun tu dikumpulkan di dalam satu tempat membentuk satu indeks yang diberi nama sebagai Nikkei. Dan begitu juga kalau dekat US kita ada Nasdaq. Nasdaq adalah lebih kepada teknologi punya saham.
syarikat-syarikat saham-saham syarikat teknologi dikumpulkan di dalam satu basket, di dalam satu kumpulan yang diberi nama sebagai Nasdaq. Kemudian kita ada Dow Jones 30 dan pelbagai lainnya lagi lah. Kita ada Australia 20 iaitu 20 saham syarikat saham syarikat terbesar di Australia. Kemudian kita ada banyak lagi lah sebenarnya. Contohnya kita ada apa lagi dekat Malaysia, kita panggil dia bursa. Dekat dalam bursa tu dia ada pelbagai jenis saham-saham top ada top 100, ada top 200 dekat dalam bursa Malaysia. So mereka ini diberi nama sebagai indeks. Pelbagai saham dikumpulkan dalam satu kumpulan diberi nama indeks. So boleh faham apa itu indeks? Siapa tak faham boleh stop saya, letakkan dekat ruangan chat. Saya tak faham, tik. Right. So saya akan ulang balik semula. So, ini adalah CFD indices ataupun indeks CFD yang ada di Fullerton Markets. Kalau yang bahagian atas tu adalah yang warna pink tu adalah standard punya lot, yang bawah tu kita ada mini punya lot. Apa beza dia? Dari sudut harga tak ada apa-apa perbezaan, cuma yang belah bawah yang warna coklat tu, yang dalam grup warna coklat tu, itu adalah mini lot. So anda boleh berdagang dalam CFD index yang dekat belah bawah tu menggunakan mini lot, iaitu minimum 0.10 lot. Kalau yang dekat belah atas tu, ianya boleh didagangkan dengan minimum 1 lot. So dia agak besar. So untuk yang atas, minimum lot dia tu besar. Untuk yang dekat bawah, mini lot tu dia punya minimum lot tu kecil sikit. So dari segi harga tak ada beza, dari segi execution semua tak ada perbezaan. Cuma yang membezakan minimum lot itu sahaja. Alright. So untuk yang standard lot, kita ada ke semua indeks utama dunia. Kita ada US 30, kita ada SPX, SP500. US 30 tu adalah 30 syarikat saham syarikat utama di US. SPX itu adalah 500, SP500, SPX, itulah SP500 itu adalah 500 syarikat terbesar di dalam bursa saham New York ataupun New York Stock Exchange. Kemudian kita ada Nasdaq, macam saya cakap tadi, Nasdaq itu adalah himpunan beberapa saham syarikat teknologi terbesar di US. Kemudian kita ada DAX, kita ada Hong Kong, Hang Seng, H33 HKD itu adalah Hang Seng. Lepas tu kita ada Nikkei 225 ataupun singkatan dia ataupun kod dia tu 225 JPY. Kemudian kita ada 200 AUD dan 100 GBP. Right. Semua itu ada di dalam Fullerton Market dalam bentuk standard. Kemudian belah bawah tu kita ada mini, tetapi mini tu terhad kepada 5 instrumen yang dinyatakan di dalam gambar rajah tu. Alright. So ini adalah perbezaan di antara indeks CFD berbanding dengan forex. So ada beberapa perbezaan. Dari sudut contract size, untuk indeks contract size-nya di antara 1 ataupun 10 untuk satu lot. Right? Kalau forex pula, satu lot bersamaan dengan 100 unit. So dia ada perbezaan dari sudut contract size dekat situ. Disebabkan oleh indeks ni selalunya harganya mahal, jadi contract size dia tu agak kecil sikit berbanding dengan forex. Kemudian minimum lot pula. Minimum lot untuk indeks di Fullerton Market ianya adalah 0.10 lot, manakala forex pula adalah 0.01 ataupun bersamaan dengan 1000 unit. Right? So untuk maximum lot pula di indeks Fullerton Market membenarkan sebanyak 250 lot, manakala untuk forex adalah 100 lot. Leverage pula adalah bergantung kepada jenis akaun. Leverage di Fullerton Market ada pelbagai tier bergantung kepada nilai baki di dalam akaun anda dan juga bergantung kepada jenis akaun. Right? Kemudian kita ada 3 kali swap ataupun 3 kali ganda swap untuk indeks dan forex pada hari Rabu, indeks pula pada hari Jumaat. Tetapi jangan risau, kita sebagai untuk anda yang beragama Islam,
untuk macam kita, saya tak rasa ada orang yang bukan beragama Islam dalam ni. Untuk yang beragama Islam seperti kita diberikan akaun tanpa swap ataupun swap free account. Jadi 3 kali ganda swap yang terpakai pada hari Jumaat untuk indeks itu dan juga pada hari Rabu untuk forex itu tidak akan dikenakan kepada traders yang beragama Islam. So jangan risau, yang itu tidak terpakai. Dari segi contract size, yang ini adalah contract size untuk pelbagai indeks yang ada di Fullerton Market. Untuk Dow Jones kita punya contract size adalah 1, untuk SP500 kita punya contract size 10, kemudian Nasdaq 1, German 30 ataupun German DAX adalah 1, Nikkei 225 10, Hang Seng Index 10, lepas tu kita ada UK 100 1 dan juga Australian 200 juga 1. Right. So semua ini anda boleh dapatkan di dalam website Fullerton Market. Saya tak nak sentuh lebih panjang tentang ini sebab kita ada banyak benda lain yang kita nak cover selain itu. Right. So benda yang seterusnya yang saya nak sentuh tentang indeks adalah apakah 4 faktor yang mempengaruhi pergerakan indeks. Tak kisahlah indeks mana-mana, sama ada di Nikkei ke, di Australian 200 ke, di SP500 ke ataupun di German Index. Dia ada 4 perkara ataupun faktor utama yang menggerakkan ataupun yang mempengaruhi pergerakan harga indeks. Yang pertama adalah monetary policy ataupun dasar keuangan bank pusat. Contohnya kalau untuk Dow Jones ataupun untuk SP500 itu adalah indeks yang berada di US, maka segala dasar kewangan yang ditentukan ataupun yang diambil oleh Federal Reserve ataupun Bank Pusat Amerika Syarikat akan mempengaruhi pergerakan turun dan naik indeks di US. Kemudian kita ada faktor ekonomi, retail sales, non-farm payroll contohnya untuk US. Kemudian kita ada consumer price index. Semua news-news yang anda biasa lihat dekat dalam Forex Factory ataupun MyFX Book itu juga akan turut mempengaruhi pergerakan harga indeks. Kemudian kita ada geopolitical events. Kita boleh lihat bagaimana indeks ataupun indeks seperti Dow Jones, SP500, Nasdaq dan sebagainya mencanak-canak naik ketika geopolitical event berlangsung, terutamanya ketika trade war. Kemudian kita ada COVID-19, kita boleh tengok bagaimana indeks-indeks utama dekat bursa ataupun dekat Wall Street ni mencanak-canak naik disebabkan oleh geopolitical events. Right? Untuk COVID tu bukan dah kategori geopolitical dah, dia lebih kepada pandemik dunia, right? So kemudian kita ada investor sentiment, bagaimana sentimen pelabur dekat dalam bursa itu juga memainkan peranan bagaimana harga indeks itu boleh turun dan naik sekaligus mempengaruhi pergerakan keseluruhan saham-saham di dalam Wall Street ataupun di dalam bursa. Alright, so kita akan lihat satu demi satu apakah yang saya maksudkan dengan 4 faktor yang saya nyatakan sebentar tadi. Right? Ini adalah contoh bagaimana monetary policy ataupun dasar keuangan yang diambil oleh Bank of England untuk merangsang ekonomi mereka disebabkan oleh saham di UK jatuh merudum dengan teruk. So dalam artikel tu kita dapat lihat Bank of England poised to announce more stimulus as stock market rally fades. Bila Bank of England nampak market ataupun pasaran saham mereka mula jatuh ataupun dia punya kenaikan tu mula suram, Bank of England cuba untuk rangsang ekonomi untuk membolehkan lebih banyak kecairan disuntik ke dalam pasaran. Bermaksud lebih banyak wang dibelanjakan di dalam pasaran dan itu sekaligus dapat boost ataupun boleh naikkan stock market ataupun pasaran saham. Sama juga dalam keadaan COVID-19, saya bagi contoh bagaimana saham kebanyakan negara, terutamanya kalau kita tengok dekat bursa Malaysia, bagaimana saham jatuh dengan teruk. Sebab apa? Sebab bisnes tak bergerak. Satu lagi, banyak syarikat yang tak beroperasi dan pelbagai faktor lain menyebabkan saham-saham ini semuanya jatuh. Kita dapat tengok AirAsia punya saham jatuh teruk. Sebab apa?
tak ada flight yang beroperasi ketika COVID-19. Apa yang bank negara buat? Bank negara dia turunkan kadar faedah ataupun dia panggil overnight policy rate OPR. Kalau anda semua perasan, kebelakangan ini, mungkin dalam 2-3 bulan kebelakangan ini, anda mungkin dah dapat surat daripada bank-bank yang mengatakan installment pinjaman anda diturunkan beberapa ringgit. Siapa yang dapat surat ini ataupun siapa yang perasan bayaran bulanan pinjaman anda, terutamanya kereta, turun beberapa bulan kebelakangan ini? Siapa perasan boleh tulis dekat ruangan chat tak? Ataupun semua tak ada pinjaman? Oh, senyap ni semua ni. Dengar ke tak dengar? Boleh dengar semua? Saya takut saya bercakap seorang. Okay. Alright. Okay, boleh perasan disebabkan oleh keadaan ekonomi tak bagus, maka bank pusat dia akan mengambil keputusan untuk turunkan kadar faedah dan sekaligus kita sebagai pengguna ataupun rakyat akan menerima kesannya, iaitu dari sudut bagaimana kita akan mengalami pengurangan dari segi bayaran bulanan kepada bank. Itu adalah untuk apa? Untuk membolehkan pelabur-pelabur kecil macam kita ataupun termasuklah pelabur-pelabur besar, pinjaman-pinjaman perniagaan juga akan dikurangkan kadar bayaran bulanan mereka, dan dengan tunai lebih yang ada di dekat tangan syarikat-syarikat ataupun perniagaan-perniagaan ini, mereka akan mula menyuntik dana ke dalam pasaran bursa. So dengan itu, Bank Negara berharap agar harga ataupun pasaran bursa ataupun pasaran saham kembali dinaikkan harga. Itu bagaimana saya nak kaitkan dasar kewangan dengan apa orang kata, dengan pergerakan indeks ataupun saham di dalam dunia. Alright. Kemudian kita ada bab ekonomi pula. So dalam contoh dekat ni saya bagi tahu dekat Dow rises as retail sales rebound suggests economic recovery on the way. Bukan on the way, underway. So Dow Jones naik apabila terbitnya ekonomi ataupun data ekonomi yang mengatakan jualan runcit mereka melonjak. Dan itu sekaligus memberi isyarat bahawa pemulihan ekonomi sedang berjalan. So kita boleh tengok macam dekat Malaysia sendiri, kita boleh tengok retail sales, jualan runcit kita dah kembali pulih sedikit. Tak macam awal-awal COVID-19 dulu, kita punya retail sales hampir jatuh kosong ataupun ada yang sampai negatif. Dan itu juga telah menjadikan beberapa saham-saham besar dekat dalam bursa saham kita jatuh disebabkan bisnes tak berjalan. Lepas tu ditambah pula faktor-faktor orang kata ketakutan. Itu kita akan tambah dekat belakang tu nanti tentang investor punya sentiment. Alright. So ini adalah bagaimana data ekonomi ataupun situasi suasana iklim ekonomi di dalam sebuah negara itu mempengaruhi indeks, pergerakan indeks turun dan naiknya. Right. Kemudian geopolitical events. Yang ini saya cakap tadi tentang bagaimana faktor-faktor ketegangan politik, termasuklah COVID-19, walaupun itu bukan dalam kategori geopolitik tetapi dia adalah salah satu daripada external event ataupun benda-benda yang kita tak jangka berlaku, bencana. Kita boleh katakan dalam bencana yang akan merubah suasana orang kata pergerakan turun dan naik indeks dekat mana-mana negara sekalipun. Right, contoh dekat dalam CNBC ni bagaimana SP500 melompat naik apabila US dan China bersetuju untuk finalizekan mereka punya fasa pertama dalam trade deal.
Apabila sesuatu benda itu positif, maka kita boleh dapat lihat bagaimana SP500 melompat. Jangan salah sangka ada sesuatu yang positif turut akan memberi kesan negatif kepada indeks. Tetapi dalam situasi ini SP500 melonjak apabila trade deal dalam fasa pertama itu dipersetujui oleh US dan China. Kesan dia adalah disebabkan oleh perang dagang antara US dan China ni adalah lebih kepada teknologi. Dan disebabkan oleh itu juga bagaimana kita boleh nampak SP500 melompat disebabkan oleh berita positif daripada trade war. Itu bagaimana geopolitical event mempengaruhi pergerakan turun dan naik harga saham, atau terutamanya dalam topik yang kita bincangkan ini adalah indeks, right? Kemudian investor sentiment, global stocks retreat as investors fret over coronavirus relapse. Yang ini saya ceritakan tadi, bagaimana investor berada dalam ketakutan dan mereka mengeluarkan kesemua pelaburan mereka di dalam saham-saham utama di bursa-bursa utama dunia, seperti bursa saham Malaysia, New York Stock Exchange. Mereka dalam keadaan ketakutan. Bila investor berada dalam keadaan ketakutan, mereka akan pull ataupun tarik semula pelaburan mereka daripada bursa ataupun stock exchange untuk mereka standby cash. So, ini berlaku dalam mana-mana keadaan, terutamanya dalam krisis ekonomi yang kita alami mungkin dalam 10 hingga 12 tahun berselang-seli. Alright? So, itu yang terjadi pada global stock ataupun global stock, apa yang akan berlaku pada global stock semasa coronavirus ataupun COVID-19 berlaku. Alright? So saya nak pause sekejap sebab ada azan. So kita bagi laluan pada azan sekejap ya. Alright. So kita sambung apa yang kita pelajari sekejap tadi. Alright. So saya ulang balik bersemula tentang investor sentiment. Ketika COVID-19 melanda Malaysia terutamanya ataupun seluruh dunia secara amnya, kita dapat lihat bagaimana global stock, kebanyakan global stock retreat atau berundur apabila investor mula berada dalam ketakutan dan kemudian mula membawa keluar pelaburan-pelaburan mereka daripada bursa. Dan ini bagaimana sentimen ataupun ketakutan ataupun kegairahan pelabur di dalam bursa akan mempengaruhi turun dan naik stock market ataupun pasaran saham. So, seterusnya adalah kita nak cerita tentang apa tips yang boleh kita ambil pada kelas malam ni untuk berdagang indeks ataupun trade indeks dengan profitable ataupun boleh untung dengan cara keuntungan. Right. So, ini adalah beberapa tips yang saya akan berikan kepada anda semua. Yang pertama adalah untuk Dow ataupun Dow Jones, untuk Nikkei dan DAX, mereka bergerak dalam satu direction yang sama ataupun dalam satu arah yang sama. Maka kalau Dow itu naik, Nikkei juga akan naik, DAX juga akan naik. Kalau Dow Jones turun, Nikkei akan turun, DAX juga akan turun. So, anda semua ingat ini sebab kadang-kala mungkin Nikkei dia akan gerak dulu sebab dia dalam waktu Jepun atau waktu Jepun pula, waktu Asia. Kemudian DAX pula akan bergerak dan kemudian akhir sekali Dow Jones, iaitu mengikut waktu US. Right? So perhatikan bagaimana Nikkei dia akan melakukan gerakan dahulu, kemudian DAX akan bergerak, Dow Jones akan bergerak. So ketiga-tiga indeks ini mereka bergerak dalam satu arah yang sama. Ingat So kalau Dow naik, Nikkei dan DAX juga akan naik. So kalau DAX turun, Nikkei dan Dow Jones juga akan turun. So sangat simple. So apply korang punya technical analysis dan perhatikan ketiga-tiga indeks ini untuk anda tengok diorang punya pergerakan ataupun correlation. Correlation. Right?
So, ini antara petikan daripada berita yang kita dapat tengok bagaimana. Okay. Morning brief, Dow Jones, DAX Index and Nikkei 225 extend rally as FTSE 100 retreat. Tengok bagaimana Dow Jones, DAX dan juga Nikkei mereka sama-sama seiring naik apabila FTSE 100 retreats. Right. So, kemudian hubung kait di antara Nikkei dengan USD Japanese Yen. So anda yang dah terbiasa trade dekat forex, mungkin yang belum pernah trade dekat indeks, anda cuba buka dua chart ni nanti, anda lihat bagaimana mereka ini saling berhubung kait antara satu sama dengan lain. So, untuk USD Japanese Yen, kalau USD Japanese Yen dia naik, Nikkei 225 dia akan turut naik. Kalau untuk USD Japanese Yen bila dia turun pula, Nikkei juga dia akan turun. So, saya nak tambah sikit. Kalau USD Japanese Yen naik, Nikkei pun naik. So, kalau kita tengok dekat sini tadi, Dow Jones, DAX dan Nikkei itu pergerakan dia sama. Boleh nampak So, kalau USD Japanese Yen naik, Nikkei naik, anda semua dah boleh dapat agak ke mana Dow Jones akan pergi. Right? So, kalau USD Japanese Yen naik, Nikkei 225 naik, maka Dow Jones pun dia akan naik. Tetapi harus diingat Dow Jones ini, US 30 ni, dia di-peg dengan USD ataupun dipasangkan dengan USD. Maka USD Japanese Yen ini bukanlah correlation yang utama untuk kita lihat sama ada dia mempengaruhi pergerakan Dow Jones ataupun tak. Paling kuat adalah USD Japanese Yen, dia bergerak seiring dengan Nikkei. Itu disebabkan oleh yen, bukan disebabkan oleh dolar. Right? Secara kontradiksinya, secara pertentangan arahnya, kalau USD kuat, Dow Jones, SP 500, Nasdaq dia akan jatuh. Sebab dia dipasangkan dengan USD. Kalau USD kuat, Dow Jones, SP 500 dengan Nasdaq dia akan turun. Right? Tapi untuk USD Japanese Yen ini, dia akan mempengaruhi secara langsung pergerakan Nikkei 225 sahaja. Walaupun ada possibilities dia akan mempengaruhi pergerakan Dow Jones, Nasdaq dan juga SP 500. Right? Anda harus berhati-hati bab itu sebab saya tak akan sentuh bab itu dalam topik ini. Right. So kita tengok dekat sini petikan daripada Reuters. Japan's Nikkei gains as yen retreats, tech shares tumble. So ini yang saya cakap tadi. USD Japanese Yen itu bukanlah disebabkan oleh kekuatan ataupun pelemahan USD, tetapi dia lebih tertumpu kepada kekuatan dan kelemahan Japanese Yen. Dalam keadaan ini, bila USD Japanese Yen naik, Nikkei 225 naik, dia bukanlah disebabkan oleh dolar. Dia disebabkan oleh yen. Kalau Nikkei naik, yen itu sedang lemah. Kalau Nikkei itu jatuh, yen itu sedang kuat. So itu dijelaskan dalam artikel ataupun petikan berita datangnya daripada Reuters ini bagaimana Japan Nikkei, indeks Nikkei menokok ataupun gains apabila yen retreats, apabila yen melemah. So itu adalah hubung kait bagaimana kita boleh menggunakan hubung kait di antara USD Japanese Yen dan juga Nikkei. Kita tahu tadi macam mana Nikkei, DAX dan juga Dow Jones itu juga turut bergerak seiringan. Right. So ini adalah petikan sekali lagi daripada, ini bukan daripada Reuters, ini daripada Bloomberg. Nikkei 225 has record winning streak, yen falls on Abe victory. Ini adalah berita daripada 3 tahun yang lepas bagaimana Abe menang pilihan raya dan itu telah menyebabkan Nikkei 225 naik mencanak dan yen jatuh. Yen ni dia agak pelik sikit, so saya tak nak sentuh cerita tentang yen, nanti tadi anda semua confused. So cukuplah tahu apabila ada berita-berita yang sebegini, dia akan menyebabkan
bursa saham ataupun pasaran saham naik dan turun, dan itu berhubung kait dengan mata wang di negara tersebut. Dalam contoh ni, Nikkei naik, yen jatuh. Sama juga kalau stok dekat US, apabila USD naik, stok akan jatuh. So simple, itu sahaja tips dia. Right? So next kita nak cerita tentang volatility index ataupun nama penuhnya adalah Central Bank of England Volatility Index. Right? So volatility index ini kalau dia atas daripada 40, stock market akan jatuh. Kalau volatility index ini bawah 20, stable bawah 20, stock market akan naik. Volatility index ni dia tak ada dekat Fulton Markets punya chart. Anda semua boleh pergi ke external punya chart untuk dapatkan volatility index ini. Contohnya kita ada dekat TradingView yang anda semua boleh tengok volatility index. Bagaimana volatility index ini kita boleh dapatkan bacaan dia. Kalau dia duduk dekat atas 40, bermaksud stock market itu akan jatuh. Kalau dia duduk dekat bawah 20, dia stock market akan naik. Volatility index juga adalah salah satu indikator ataupun indeks yang kita beri namakan dia sebagai fear index. Kita merujuk kepada ketakutan pelabur dekat dalam pasaran saham. Right? So ini adalah petikan berita yang mengatakan volatility index daily update, volatility slides as stock resume uptrend. Kita boleh tengok situ apabila apabila pasaran saham naik, kita boleh tengok volatility index turun. So dalam kes ini mungkin dia dah duduk dekat bawah 20. So CBOE volatility index declined slightly on Tuesday. SP 500 rose. Kita boleh tengok dekat situ SP 500 naik apabila volatility index jatuh. Alright, so terima kasih kepada anda semua yang menyertai saya pada kelas kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Saya Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets. Jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.